Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih hidup dalam sebuah negara yang aman, damai, dan saya diminta untuk bercakap tentang hijrah dan kemerdekaan. Jadi hijrah tu kepada orang yang beriman, iaitu dia mengingati bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala berhijrah ke Madinah selepas dia berada di Mekah selama 13 tahun. Dan orang-orang di Madinah panggil dia, orang berkehendakkan kepada dia untuk membina sebuah negara Islam, untuk membebaskan manusia dari cengkaman jahiliah. Jadi kepada saya, hijrah itu sangat penting kalau kita tahu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kepada saya hijrah dan kemerdekaan itu dua benda yang sama tapi tak serupa. Jadi manusia merdeka, hamba abdi dibeli dibebaskan, hamba abdi dibeli dibebaskan. Itulah yang dikatakan kemerdekaan yang bermula dengan membebaskan hamba abdi. Bila kita berhijrah ke Madinah, kita sudah dapat berjaya menegakkan sebuah kerajaan Islam. Dan bercakap tentang kemerdekaan di Malaysia, sebagai masyarakat yang prihatin, kita kena tahu bahawa negara ini adalah sebuah negara yang agama resminya agama Islam, dan siapa juga nak jadi Perdana Menteri mesti seorang Islam. Maka kita perlukan kepimpinan melalui tauladan supaya rakyat tahu kebebasan itu ikut siapa. Kalau ikut Islam, berarti mereka kena taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, bukan merdeka itu berarti kita boleh buat apa yang kita suka. Saya bernasib baik, tadi dalam perjalanan saya tanya anak angkat saya kata umur dia 30 lebih, tahu tak merdeka itu apa? Dan berapa ramai orang yang tahu merdeka itu apa benda? Kerana golongan yang umurnya 40 tahun ke bawah, dia tidak tahu penderitaan rakyat, terutamanya orang Melayu, untuk memerdekakan negara kita yang asalnya Persekutuan Tanah Melayu, kemudian bertukar menjadi Malaysia, dan rakyat bebas daripada pemerintahan British. Sebelum itu bebas daripada pemerintahan Jepun, dan kita mula dijajah 1511. Jadi jeritan kemerdekaan itu, mungkin orang yang umur macam saya 80 tahun ni pernah dengar suara Tengku Abdul Rahman, merdeka, merdeka, merdeka. Tapi anak muda yang umurnya 30 ke bawah, apalagi yang 5-16 tahun ke bawah, yang hidup dalam kemewahan, yang hidup dalam keadaan yang apa dia nak dia dapat. Jadi dia tak tahu kemerdekaan. Kemerdekaan bagi dia, dia boleh keluar rumah suka hati dia, dia boleh buat suka hati dia, dia boleh duduk menghadap TV, atau pegang dia punya telefon pagi, petang, siang, malam. Kepada dia, dia boleh buat apa dia suka. Kepada dia, itu kemerdekaan. Kalau kemerdekaan itu saja yang dikatakan dia boleh buat apa dia suka, pertama, anak-anak yang dalam zaman hari ini yang mana bapa dia sudah hilang kemerdekaan. Contoh, siapa juga yang jadi bapa, dia tak boleh marah anak dia, apalagi pukul anak dia. Bila anak dia buat kesalahan-kesalahan, cikgu tak boleh marah dan pukul anak murid. Jadi bapa kehilangan kemerdekaan untuk mendidik anak, guru kehilangan kemerdekaan untuk mendidik murid. Ini yang kita lihat sesudah 63 tahun kemerdekaan, kita dah balik kepada zaman jahiliah, di mana manusia boleh buat apa yang dia suka tanpa mengira benda itu salah atau betul. Kemerdekaan itu sebagai seorang Islam, kita tidak boleh merdeka buat apa benda yang ditegah oleh agama kita. Kerana sebagai seorang Islam, kita ada perjanjian alastu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita yakin bahawa kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita adalah hamba Allah. Bebas kita itu ada batas dia, iaitu limited, yang mana kita tak boleh buat sesuka hati kita. Jadi bila kita tak boleh buat sesuka hati kita, apakah itu bukan merdeka namanya? Terima kasih kerana sudi menerima pengkongsian daripada saya. Semoga ia mendapat manfaat, dan terima kasih kepada TV Al-Tamin.